Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak pelajar STAM yang dikasihi sekalian, jadi insya-Allah kita sambung lagi untuk asas-asas penting yang berkaitan dengan ilmu arud, khususnya di dalam bait syair. Maksudnya di dalam satu-satu bait syair kita akan temui beberapa istilah yang kita patut tahu supaya kita tidak membuat kesalahan semasa soalan dikemukakan. Baik, jadi insya-Allah pada kali ini saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan apa yang dipanggil Alqabu Syatrai Al-Bait. Alqab ni kalau kita terjemuh harfiah, dia maksud gelaran. Kan, gelaran. Jadi saya nak terjemuh ikut bahasa yang mudah lah. Alqab ni maksudnya nama-nama yang diberi kepada dua syatar dalam satu-satu rangkap syair. Maksudnya kalau kita tengok dengan dalam satu bait syair, bila kita potong-potong, kita baca mengikut taf'ilah. Jadi taf'ilah tu mungkin ada 8, mungkin ada 6, mungkin ada 4, mungkin ada 3, mungkin ada 2. Jadi taf'ilah tu dia akan berada di tempat-tempat yang sepatutnya diberi nama. Itulah yang dimaksudkan dengan Alqab Syatrai Al-Bait. InsyaAllah kita akan tengok secara detail kemudian. Baik, jadi untuk pertama sekali, antara istilahnya ialah Al-Baitu. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Baitu? Huwa ahadu tarafai Al-Baiti syi'ri li'anna kulla baitin yata'allafu min syatraini. Yang dimaksudkan dengan bait ialah salah satu daripada dua penjuru, dua sudut bait syair. Maksudnya dia mesti ada dua syatar. Kerana setiap bait itu tersusun daripada dua syatar. Ingat, apa dia bait? Di dalam bait nak kena ada dua syatrun. Hak depan dipanggil syatrul awal, yang di hujung bait itu dipanggil syatrul sani. Gabungan antara syatrul awal dengan syatrul sani, maka terbentuklah satu alqab, satu nama yang dipanggil al-bait. Baik. Itu nama ataupun gelaran ataupun istilah yang pertama. Kemudian kalau anak-anak pelajar boleh lihat di sini, yang saya merahkan juga ni, as-sadru. As-sadru. Jadi as-sadru ialah wasyatrul awal minal baiti. Yang dikatakan sadru ialah syatar yang pertama daripada bait tersebut. Artinya kalau kita tengok satu bait syair, dia ada dua belah. Satu kelompok di belah kanan, satu kelompok di belah kiri. Hak belah kanan bermula di depan itu kita panggil asyatrul awal ataupun dengan nama lain as-sadru. Sementara istilah yang keseterusnya ialah al-ajzu. Al-ajzu huwa asyatrus sani minal bait, iaitu syatar yang kedua daripada bait tersebut. Jadi kalau kita tengok satu bait dia ada dua syatar, yang di depan dipanggil as-sadru, yang di belakang dipanggil al-ajzu. Jadi untuk kita faham, as-sadru ialah asyatrul awal dan al-ajzu adalah asyatrus sani. Sebagai contoh, saya bawa di bawah ni. Anak-anak pelajar boleh lihat, saya bawa di bawah ni. Kita ada satu syair, umpamanya, wa ma zahri li baghiddai mi bizahri
zaluli. Jadi biasanya syair kita akan jumpa satu potongan di hadapan dan diselangi ada satu potongan di belakang. Jadi potongan di hadapan namanya ialah asyatrul awal ataupun nama lainnya sadrul bait. Inilah as-sadru tadi. Adapun yang berada di belakang, yang ini dinamakan asyatrus sani ataupun nama lain yang kita bincang tadi iaitu ajzul bait ataupun al-ajzu yang kita sebut di atas tadi. Kemudian gabungan antara syatrul awal ataupun apa yang dipanggil juga sadrul bait dengan asyatrus sani ataupun apa juga yang dipanggil ajzul bait, maka yang ini dengan yang ini bila bergabung dipanggil al-baitu. Itu secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan al-bait. Ia terbentuk daripada sadru dengan ajzu ataupun ia terbentuk daripada syatrul awal dengan syatru as-sani. Baik, ini perkara yang pertama. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua, masih lagi berkisar mengenai dengan bait-bait syair. Yang pertama, al-qabu al-abyad. Bait syair kita akan temui dalam beberapa suasana, dalam beberapa keadaan. Yang pertama dinamakan at-tam. Bait tam. Bait tam ni para pelajar boleh tengok pada setiap bahar dalam buku teks. Hak mula-mula sekali tu. Biasanya dia akan tulis macam mana? Dia akan tulis huwa al-baitul ladzi stawfa jami'a taf'ilatihi fi bahri. Iaitu bait yang lengkap ke semua taf'ilahnya. Maksud taf'ilah di sini dia berbeza-beza bergantung kepada bahar-bahar tertentu. Umpamanya ada bait tam, taf'ilahnya ada 4. Umpamanya bahar Hazaj. Mungkin taf'ilah tamnya ada 6 seperti bahar Kamil. Mungkin taf'ilah tam dia ada 8 seperti bahar Tawi dan bahar Basit. Hak ni bergantung kepada satu-satu bahar. Cuma kita nak tahu di segi istilah apa itu tam apabila dia punya taf'ilat lengkap. Lengkap tu ada berapa? Bergantung kepada bahar. Ada yang ada 4, ada yang ada 6, ada yang ada 8. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu al-majzu. Majzu ialah al-baitul ladzi huzifat aruduhu wa darbuhu. Yang dipanggil majzu ialah bait yang taf'ilah arudnya digugurkan, begitu juga dengan taf'ilah darabnya digugurkan. Artinya kalau yang tam ada 4, bila majzu dia akan tinggal 2. Kalau yang tam ada 6, bila majzu dia tinggal 4. Kalau yang tam ada 8, bila majzu dia ada 6 taf'ilah. Kemudian kita pergi kepada al-mashtur. Apa itu mashtur? Huwal baitul ladzi huzifa nisfuh wa baqiya nisful akhar. Kita gugurkan satu syatar. Maksudnya syatar yang keduanya tidak ada. Maka bait itu dipanggil mashtur. Kemudian yang keempat dipanggil al-manhuk. Apa itu al-manhuk? Huwal baitul ladzi huzifat sulusahu wa baqiya sulusul akhar. Yang dipanggil manhuk ialah bait mashtur tadi digugurkan taf'ilah yang terakhir. Dia hanya tinggal 1/3 sahaja. Dan yang kelima, al-mudawwar. Dan bait al-mudawwar iaitu al-bait alladhi takunu aruduhu wa taf'ilatul ula min syatrisani mushtarikaini fi kalimatin wahidah. Bait yang dipanggil al-mudawwar ialah bait syair yang biasanya taf'ilah arudnya akan terputus perkataan tersebut dibawa kepada syatar as-sani. Maksudnya, kalau kita lihat di sini, anak-anak boleh lihat. Macam ni. Sepatutnya perkataan ad-daimi. Ad-daimi adalah satu perkataan.
Tapi bila kita takhtik, arutnya terputus dan sebahagian perkataannya melompat mari ke syatar yang kedua. Jadi bait seumpama ini dipanggil al-baitul mastur sebagaimana nombor 5 ni. Dan yang keenam ialah al-baitul musarra. Al-baitul musarra wa al-baitul ladzi ghuyyirat aruduhu biziyadah atau bin naqsi. Yang mana dia punya arud dekat taf'ilahnya telah berlaku perubahan pada arud. Baik itu berlaku perubahan pada arud. Perubahan tadi sama ada dengan cara kita tambah dia punya beberapa huruf pada taf'ilah ataupun kita kurangkan beberapa huruf pada taf'ilah ataupun kita kurangkan baris. Kurangkan baris artinya daripada barisnya dhammah ataupun fathah ataupun kasrah ianya dimatikan. Ini dipanggil al-musarra. Jadi perkara ni lebih kepada hafazan. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua untuk pemahaman supaya para pelajar boleh memahami apa yang kita bincangkan di segi al-qabu al-abyad. Saya ambil yang pertama sebagaimana contoh. Ini daripada Bahar Kamil. Okey, anak-anak pelajar Bahar Kamil. Jadi dia kata ni al-baitut tam. Apa maksud al-baitut tam? Bila taf'ilahnya lengkap. Okey, bait tam taf'ilahnya lengkap. Kalau kita tengok dekat buku teks, untuk Bahar Kamil, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yakni bila kita baca syair, terpotong 6 kali begini, ataupun wujud 6 taf'ilah begini, inilah yang dimaksudkan dengan al-baitu at-tam. Ni bagi Bahar Kamil. Mungkin kalau dekat Bahar Basit, dia bukan 3. Sebaliknya dia adalah 4 di sebelah ni, di syatar awal, dan 4 di syatar asani. Ini sebagaimana saya sebut dah tadi, al-baitut tam apabila taf'ilahnya lengkap. Berapa yang lengkap tu? Mungkin 4, mungkin 6, mungkin 8. Itu bergantung kepada bait-bait tertentu. Jadi inilah yang kita maksudkan. Bait tam apabila taf'ilahnya cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi taf'ilah kamil. Maka kamil ini dipanggil al-baitul kamil at-tam. Bila kita baca wa idza sahau mutafa'ilun tufama uqas mutafa'ilun siru'an nadan mutafa'ilun wa kama alim tishama ili wa takarrumi. Jadi ini adalah baitut tam. Sebagaimana contoh yang saya tunjukkan di sini, ni untuk pengetahuan sahaja. Kemudian al-baitul majzu, ni saya ambil daripada Bahar Rajas. Dan Bahar Rajas ni sama juga dengan Bahar Kamil. Kalau dia tam, dia ada 6 taf'ilah. Maksudnya mustafilun, mustafilun, mustafilun. 3 kali belah ni. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. 3 kali di syatrus sani. Tapi apa yang kita dapati pada syair ini? Qad hajaqal bimanzilun. Mustafilun, mustafilun. Okey, ada 2. Sepatutnya ada 3. Sekarang dah ada 2. Sama juga belah ni sepatutnya 3 taf'ilah. Tapi sekarang dah ada 2. Inilah yang dimaksudkan dengan al-majzu. Kerana yang ketiga, darabnya telah digugurkan. Yang keempat, arutnya telah digugurkan. Jadi bila arut digugurkan, taf'ilah kedua belah ni mengambil tempat untuk jadi arut. Sama juga dengan belah ni bila darabnya digugurkan, taf'ilah yang kedua mengambil tempat untuk jadi arut. Untuk jadi darab. Kemudian al-baitul mastur. Okey, ni al-baitul mastur yang mana ada 1 syatar saja. Di mana syatar yang kedua telah digugurkan. Dan bila menjadi 1 syatar, ni saya ambil daripada Bahar Rajas mastur. Kita ada mustafilun, mustafilun, mustafilun. Itu saja. Cuma ni berlaku perubahan. Ini kita akan bincang dalam bahar lah. Inilah apa yang dipanggil zihaf dan illah. Jadi kalau begini, ada 1, 2 dan 3. Ni dipanggil al-mastur. Maka mana arut? Ni arut. Dah tu mana darab?
Okey, aruk dan darab berlaku di taf'ilah yang sama. Maksud di sinilah aruk, di sinilah darab. Nah, inilah contoh bait yang dipanggil al-baitul masytur. Kemudian yang keempat, al-baitul manhuk. Baitul manhuk, daripada 3 tadi, kita hanya temui 2 taf'ilah saja. Ya laitani mustaf'ilun fiha jaza' mustaf'ilun. Maka arut dan darabnya tadi telah digugurkan, lalu taf'ilah yang kedua mengambil tempat untuk jadi arut dan jadi darab. Dan bait manhuk ni kita hanya bertemu pada bahar-bahar tertentu saja. Umpamanya kita temui pada bahar ni lah, ni bahar Rajaz, ataupun mungkin kita akan jumpa dia pada bahar khafif. Baik, kemudian yang seterusnya, ni baitul mudawwar. Kan? Baitul mudawwar. Apa dah baitul mudawwar? Kalimah arut terpisah. Kan? Terpisah, separuh berada dekat arut, separuh berada di syatar yang kedua. Separuh berada pada taf'ilah pertama di syatar yang kedua. Maksudnya kalau kita buang bunga ni, kan? Kalau kita buang bunga ni, mim ni sebenarnya adalah perkataan kepada ad-daimi. Tapi kita terpaksa pisah kerana mengikut taktik taf'ilah yang kita telah potong. Maka separuh hurufnya dibawa ke syatar as-sani. Jadi bait seumpama ini dipanggil al-baitul mudawwar. Kemudian yang seterusnya iaitu al-baitul musarra', iaitu bait yang arut dia telah berlaku perubahan. Sama ada perubahan tadi dengan cara kita menambah taf'ilah, dengan kita menambahkan huruf, sama ada 1 huruf ataupun 2 huruf, ataupun dengan cara kita menggugurkan huruf. Sama ada yang digugurkan 1 huruf ataupun 2 huruf, ataupun daripada barisnya ada, kemudian kita matikan. Kan? Ini sebagaimana saya tulis sinilah. Katanya, hadzal qismu la yahtaju syarhu lahu li'anna al-amra fihi ghamidan wa usrun. Jadi benda ni susah kita nak menceritakan. Jadi al-baitul musarra' tidak ada contoh untuk kita bincang sebab dia terlalu ghamid. Ghamid ni bahasa Arab benarnya, tapi dah dijadikan bahasa Melayu. Kan? Sesuatu yang sangat sukar. Baik, kemudian kita pergi kepada perkara yang seterusnya bila kita tengok di dalam satu-satu bait. Okey? Bila kita tengok satu-satu bait. Ni 2 ni anak-anak pelajar. Ada yang dipanggil arut. Apa dia arut? Arut ialah taf'ilah yang terakhir pada syatar yang pertama. Dan hiya akhiru taf'ilatin fi syatril awal wa hiya mu'annasatun. Iaitu taf'ilah yang terakhir pada syatar yang awal dan dia dianggap mu'annas. Kita tengok contoh kejap lagi. Kita hafal dulu. Yang kedua, ad-darbu. Apa itu ad-darbu? Huwa akhiru taf'ilatin fi syatrisani. Iaitu taf'ilah yang terakhir pada syatar yang kedua. Wa huwa muzakkarun. Dan ia dianggap muzakkar. Dia dikira muzakkar. Maksud dia ditulis sebagai muzakkar. Dan yang ketiga, al-hashwu. Apa dia al-hashwu? Iaitu taf'ilah lain di dalam satu bait. Kullu juz'in fil baiti syi'ri ma'ada al-arudi wad-darbi. Iaitu taf'ilah selain daripada taf'ilah arud, selain daripada taf'ilah darab. Taf'ilah tersebut dianggap al-hashwu. Kemudian salim. Salim bukan dia arud, salim bukan dia darab, salim bukan dia hashwu. Salim ialah suasana, sahih juga adalah suasana. Kita akan tengok contoh kejap lagi. Cuma di segi hafazan, apa itu salim? Huwa kullu juz'in minal hashwi salima minaz zihab. Apabila taf'ilah yang dia bukan arud dan dia juga bukan darab, tidak berlaku sebarang perubahan, maka taf'ilah itu dipanggil taf'ilah salimah. Dah tu sahih. Sahih huwa al-arudu wad-darbu idza salima minat taghyir. Sahih kita akan namakan dia apabila arud, apabila darab tidak berlaku sebarang perubahan. Kalau arud tidak berubah, kita panggil arud sahihah. Kenapa sahihah? Sebab arud dianggap muannas.
Kalau darab tidak berubah, dipanggil sahih. Kenapa dipanggil sahih? Sebab darab dianggap muzakkar. Tahu kalau hasyu bila berubah dipanggil dengan nama yang berubah lah. Dah tu kalau tak berubah dekat taf'ilah hasyu, tidak dipanggil sahih, dipanggil salim. Itu aja beza antara salim dengan sahih. Salim bila tidak berubah dekat hasyu, sahih bila tidak berubah dekat arud dan tidak berubah dekat darab. Baik, sebagai contoh. Anak-anak pelajar boleh lihat dekat contoh sini. Kan? Mari kita lihat contoh. Saya ambil satu bait syair. Mari kita lihat. Syairnya ialah kam karimin. Kam karimin. Fa'ilatun. Kam karimin. Ni kita baru dia. Kam karimin. Ni dia punya simbol. Fa'ilatun. Ni tulisan dia. Fa'ilatun. Fa'ilatun adalah taf'ilah original. Dia tidak berubah. Maka kita nak panggil apa? Kita panggil salimah. Kenapa panggil salimah? Sebab dia duduk pada hasyu. Taf'ilah ni adalah taf'ilah hasyu. Mari kita tengok yang keseterusnya. Azra bihid. Azra bihid. Ni simbol dia. 10, 10, 110. Bila kita masuk taf'ilah, mustaf'ilun. Ada perubahan tak? Mustaf'ilun juga tidak berlaku perubahan. Maka dipanggil salimah. Kenapa dipanggil salimah? Sebab dia adalah hasyu. Tadi taf'ilah hasyu. Kalau tidak berubah dipanggil salimah. Sementara yang ketiga, dahru yauman. Dahru yauman. Ni simbolnya fa'ilatun. Berubah tak tuan-tuan? Tidak berubah. Bila tidak berubah, dia duduk kat mana? Dia duduk dekat arud. Maka dipanggil sahihah. Kenapa sahihah? Sebab arud tidak berubah dipanggil sahihah. Kenapa jadikan mu'annas? Sebab arud memang dianggap mu'annas. Ni habis syatar yang pertama. Kita lihat syatar yang kedua. Belah ni syatar yang kedua. Walaimin. Walaimin fa'ilatun. Ni simbolnya, ni bacaannya. Fa'ilatun. Cuba lihat anak-anak pelajar apa dah berlaku sini. Sini telah berlaku perubahan. Sepatut selepas fa ada alif tapi telah dibuang. Maksudnya dia tidak salimah lagi. Dia dah berubah. Siapa yang dibuang? Huruf kedua. Huruf kedua dibuang, nama dia al-khabnu. Maka hal asyu sini, taf'ilah di sini yang kita panggil hasyu, tidak salimah lagi. Maka kita pula nama dia. Apa nama dia? Makhbunah. Sebab dia ambil daripada al-khabnu. Al-khabnu ialah hadzaf sani sakin. Kita gugurkan huruf yang kedua. Baik. Kemudian yang ketiga, seterusnya, tas'a ilai. Tas'a ilai. Mustaf'ilun. Tidak ada sebarang perubahan, maka kita namakan salimah. Sebab hasyu, nama dia salimah, tidak berubah. Dan yang terakhir, hil wufudu fa'ilatun. Fa'ilatun. Tidak ada sebarang perubahan, maka kita panggil sahih. Kenapa panggil sahih? Tak panggil salimah. Di sini tak boleh nak panggil salimah sebab dia ada darab. Sama juga dengan arud. Bila tidak berubah, dia dipanggil sahih. Cuma dekat arud kita tulis sahihah kerana dia dianggap mu'annas. Dekat darab kita tulis sahih sebab dia dianggap muzakkar. Sementara dekat hasyu dianggap mu'annas sebab taf'ilatun hasyu. Maka kita tulis mu'annas lah. Salimatun. Sini makhbunatun. Sini salimatun. Ni sebagai contoh untuk anak-anak pelajar. Baik, kemudian kita pergi kepada perkara yang berikutnya. Okey, lihatlah sikit tu saya buat tu. Di situlah yang kita namakan hasyu, arud, darab tadi kan. Anak-anak pelajar boleh lihatlah. Kemudian kita pergi kepada perkara yang khususnya anak-anak pelajar. Ni bahagian yang kedua untuk kita masuk kepada tajuk yang berkaitan dengan bahar. Jadi untuk pengetahuan anak-anak pelajar, al-buhur, al-syairiyah, al-arabiyah. Bahar-bahar syair yang kesemuanya ada 16. Yang dibuat sama ada dibuat oleh Khalil ataupun yang ditambah oleh Akhfash. Kesemuanya ada 16 bahar. Dan daripada 16 bahar ni, nau'ani. Ia boleh dibahagi kepada dua bahagian. Ia boleh dibahagi kepada dua jenis. Yang pertama, an-nau'ul awwal. Jenis yang pertama, bahar-bahar kelompok yang pertama
Apa dia bahar-bahar kelompok yang pertama? Kenapa diasingkan begitu? Katanya kelompok yang pertama ialah al-buhuru zawatut taf'ilatil wahidah. Kerana mereka ni, bahar-bahar ini adalah bahar-bahar yang hanya menggunakan satu taf'ilah, dan taf'ilah yang satu itulah diulang-ulang. Umpamanya bahar wafir, mufa'alatun, mufa'alatun, mufa'alatun. Guna satu taf'ilah. Umpama bahar kamil, guna mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun sampailah akhir. Umpama bahar hazaj, hazaj juga mengguna mafa'ilun, dan mafa'ilun ialah diulang-ulang. Umpamanya mafa'ilun, mafa'ilun sampailah akhir diulang tu. Dan umpamanya bahar rajas. Apakah taf'ilah bahar rajas? Taf'ilah bahar rajas ialah mustaf'ilun. Maka mustaf'ilun diulang-ulang. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ulang yang sama. Dan yang kelima ialah bahar ramal. Apa dia bahar ramal? Bahar ramal menggunakan satu taf'ilah juga, iaitu fa'ilatun. Fa'ilatun, 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 fa'ilatun. Ulang taf'ilah yang sama. Dan yang keenam ialah mutaqarib. Bahar mutaqarib menggunakan taf'ilah satu sahaja, iaitu fa'ulun. Fa'ulun, 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 fa'ulun. Ulang taf'ilah yang sama. Jadi kelompok yang pertama daripada 16 buah bahar tadi, 6 daripadanya adalah bahar-bahar yang hanya menggunakan satu taf'ilah. Ada berapa bahar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai sukatan. Dan ada lagi lain-lain, tapi sukatannya adalah 6 bahar sahaja, iaitu wafir, mufa'alatun. Kamil, mutafa'ilun. Hadaj, mafa'ilun. Rajas, mustaf'ilun. Ramal, fa'ilatun. Mutaqarib, fa'ulun. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, an-naw'us tsani al-buhur zawatu taf'ilataini mukhtalifaini. An-buhur zawatu taf'ilataini mukhtalifataini. Yang ini bahagian yang kedua. Jenis yang kedua, iaitu kelompok bahar yang mengguna pakai dua taf'ilah yang berlainan, dan kedua-dua ini diulang-ulang dalam satu bait. Umpamanya bahar tawil. Macam mana bahar tawil? Fa'ulun dengan mafa'il. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Diulang-ulang dua taf'ilah. Dan yang ketiga ialah bahar madid. Bahar madid menggunakan fa'ilatun sekali-sekali. Ada dua fa'ilatun, ada satu fa'ilun di tengah-tengah. Ni bahar madid. Bergerak fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Untuk bahar madid. Dan yang ketiga, bahar basit menggunakan dua taf'ilah, dan dua taf'ilah ni diulang kedua-dua. Umpamanya dia guna apa? Dia guna mustaf'ilun dengan fa'ilatun. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Diulang-ulang kedua taf'ilah yang sama ini. Itu bahar basit. Kemudian yang keseterusnya bahar khafif. Bahar khafif mengguna dua taf'ilah, iaitu fa'ilatun dengan mustaf'ilun. Cuma fa'ilatun diulang dua kali, mustaf'ilun sekali saja. Contohnya ialah fa'ilatun mustaf'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun mustaf'ilun, fa'ilatun. Jadi ni kelompok yang kedua. Okay? Kelompok yang kedua daripada bahar-bahar syair, iaitu al-buhur zawatut taf'ilataini mukhtalifataini. Ada berapa bahar? Ada banyak. Cuma untuk sukatan hanya ada 4. Bahar tawil, fa'ulun, mafa'ilun. Bahar madid, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Bahar basit, mustaf'ilun, fa'ilun. Bahar khafif, fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Inilah pembahagian bahar yang dibuat oleh para ulama kita, di mana bahar ini terbahagi kepada dua. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh
sebutkan untuk anak-anak pelajar. Antaranya ialah alqab, abyatus syi'ri dan pembahagian bahar mengikut penggunaan taf'ilah.